saja nampaknya, iaitu untuk memberikan izin kepada pegawai sains untuk menganalisa sampel-sampel biologi yang diambil, kemudian dia boleh memberikan laporan untuk dijadikan sebagai bahan keterangan di bawah Akta Dadah Berbahaya. Jadi sebelum itu saya ingin bacakan satu ayat daripada Surah Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang arak dan judi. Kerana saya siapkan ayat ini kerana nak bincang dua ni hari ni, tetapi nampak gaya kita akan berbincang tentang arak saja, kerana arak ini juga bapa kepada dadah, kerana ia memabukkan. Semua yang memabukkan itu adalah dadah, adalah khamr. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, ialah dan semua yang itu adalah haram. Jadi Jamak batu tak payah bilang lah. Dadah cukup itu adalah sesuatu yang haram, tak kira sama ada dia cannabis ke. Yang itu cukup. Kerana tadi soalan tadi cannabis itu adakah itu jumpa Bukit Katil, jumpa dengan Sungai Petani, saya faham. Sangkaan jahat tu. Tak, saya faham. Sila. Baik Tuan Pengerusi, katakan kul fihima ismun kabir, katakan pada kedua perkara ini, iaitu dadah dan judi, loteri ke apa ke namanya, tak kira lah, perjudian, dan juga khamr ini adalah dosa besar. Wa manafi'u linnas, ada manfaat untuk manusia. Dan kalau kira manfaat, kita berbincang sini manfaat dan mudarat dia. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, walau bagaimanapun dosa kedua-dua itu adalah lebih besar daripada manfaatnya. Jadi oleh sebab itulah mana benda ini patut diharamkan. Hanya kita sudah ada undang-undang untuk mengharamkan benda-benda yang berbahaya ini, khususnya dadah ini. Kecuali khamr ini belum lagi diharamkan. Arak ini belum lagi diharamkan. Jadi bila agaknya kita di negara kita ini akan mengharamkan arak, saya pun tak tahulah tu. Tetapi bagi kita orang Islam, ia tetap haram. Walaupun setitik. Tak kira je nama apa, mabuk ke tak mabuk, ia adalah tetap haram. Jadi orang Islam, jauhilah perkara-perkara yang haram, termasuklah dadah. Dan dadah ini bukan hanya morfin, bukan hanya cannabis, tetapi juga adalah yang kita masukkan amfetamin sekarang, pil-pil yang merosakkan. Ada manfaatnya, ada gunanya untuk perubatan, tetapi mudaratnya ada lebih. Sehingga kan kita sampai pada tahap yang mana pengedar-pengedar dadah, kita sudah ada satu undang-undang yang mandatory, hukumannya ialah hukuman gantung atau bunuh. Maka ini suatu hukuman yang besar. Perbincangan lawyer-lawyer kita adalah tentang prosedur dan bagaimana untuk melaksanakan hukum ini, dan perlulah mana-mana seksyen jenayah ini mestilah mempunyai satu kebuktian yang tidak boleh disangsikan lagi, barulah hakim itu akan menjatuhkan hukuman. Jadi itulah perbincangannya itu di sini, dalam menjatuhkan hukuman dalam seksyen jenayah ini. Walau bagaimanapun saya tengok perubahan atau pindaan yang ini dilakukan di sini ialah nak melantik pegawai sains itu. Saya ingin perjelaskan, saya ingin mendapat penjelasan, pegawai sains ini bentuk macam mana? Biochemist, kemis, atau sains apa? Ini perlu diperjelaskan sebagaimana diterangkan oleh Kuala Kerai. Kita nak betul-betul orang yang ahli dan pakar dalam bidang ini. Betul-betul di-accredited, betul diberi tauliah bahawa inilah orang yang layak untuk melakukan kajian dan memberi keputusan itu. Dan boleh diterima, tidak boleh sangka lagi. Kalau ahli sains biasa, memang tidak semua ahli sains boleh diberikan tauliah ini. Ini mestilah ada orang kata sertifikat bahawa dia ini memang layak untuk menilai sama ada sampel itu adalah ada mengandungi dadah atau tidak. Dan makmalnya juga sebagaimana diterangkan oleh sahabat saya di Kuala Kedah, makmalnya itu juga mestilah accredited. Maka banyaklah perkara-perkara yang perlu diambil berat oleh pihak kementerian atau jabatan kimia untuk memastikan bahawa tidak ada kelemahan di dalam sistem ini. Jadi saya harap insya-Allah
sebagaimana diberitahu oleh Timbalan Menteri tadi, bahawa semua sudah sedia. Saya anggap begitulah. Kita orang profesional, kita meyakini sama kita bahawa kita percaya apabila sudah ada kelayakan itu, profesionalisme itu, maka tidak ada penipuan, insya-Allah. Dan kalau tidak ada penipuan, tidak ada penyelewengan, di mana-mana step itu, saya percaya di pihak ahli sains yang berkelayakan ini dengan makmal, dengan segala mekanisme dia tidak akan menipu. Dia akan membawa keputusan yang tepat. Kalau dia kata ada dadah jenis apa? Dadah yang itulah yang akan disebutkan, dan bukan dadah-dadah lain. Hanya yang kita bimbang ialah sampel yang dibawa itu, betulkah sampel yang sebenar? Atau sudah dicampur dengan benda-benda lain? Inilah persoalan-persoalan yang perlu ditimbulkan oleh peguam-peguam. Itu bukan bidang kita. Tetapi bagi profesionalisme, profesional ini, saya rasa mereka layak. Mereka layak untuk menjadi saksi di dalam mahkamah untuk mengatakan bahawa bahan ini mengandungi dadah ini. Dan pihak hakim mestilah menerima dengan yakin bahawa ini adalah suatu yang benar. Jadi saya tidak ada apa-apa halangan lah bagi pendapat saya tentang clause ini. Hanya perbincangan besar kita tadi ialah tentang sama ada undang-undang ini boleh dipakai lagi atau tidak. Itu saja. Bagi saya undang-undang ini sudah patut direview. Hatta undang-undang hukum bunuh kepada pengedar pun saya rasa sudah ketinggalan zaman. Perlu direview. Mungkin kita boleh buat perbincangan atau konsensus atau bincang dengan lebih mendalam lagi bagaimana dengan pengedar-pengedar ini, atau cara bagaimana untuk kita mengatasi gejala atau bencana yang menimpa negara kita, iaitu dadah ini. Saya rasa itulah saja. Sekian, terima kasih. Ya, sila Wabil Menteri. Terima kasih Tuan Ketua.